Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kuasai fizik bersama Cikgu Ma. Jadi ini merupakan siri pertama. Apa yang Cikgu akan fokuskan ialah berkaitan dengan fokus kepada fizik tingkatan 5 KSSM bab 1 daya dan gerakan 2. Jadi untuk siri pertama ni Cikgu akan fokus kepada 1.1 daya paduan. Dan kita akan bincang soalan berbentuk objektif dulu. Okey, jom tengok soalan yang pertama. Cikgu boleh besarkan. Soalan pertama, cikgu akan rujuk dalam bahasa Melayu. Rajah menunjukkan sebuah kereta. Okey, rajah menunjukkan sebuah kereta sedang memecut. Sekejap, memecut di atas lebuh raya. Okey, jadi disebabkan ini merupakan topik daya, pada rajah kita perhatikan ada dua daya yang terlibat, iaitu ke hadapan P dan ke belakang ialah daya geseran dengan simbol R diberi pada rajah. Okey, jadi soalannya ialah berapakah daya bersih yang bertindak pada kereta itu. Okey, daya bersih sama juga kalau cikgu sebut sebagai daya paduan. Sama. Iaitu definisinya ialah gabungan dua atau lebih daya membentuk satu daya tunggal. Jadi di sini kita ada dua daya yang terlibat. Satu ialah P dan satu lagi ialah R. Di mana P dan R adalah dalam arah yang bertentangan. Jadi daya bersih ataupun cikgu just letak sebagai FB sahaja, F subscript B merujuk kepada daya bersih, ialah gabungan daya P ditambah dengan daya R. Tetapi di sini cuba perhatikan R adalah arah negatif, maka kita kena letakkan tanda P tambah dengan tolak R. So jawapannya adalah P tolak R. So, okay, simple saja. Jadi kita dah dapat jawapannya adalah D. Okey, itu soalan pertama. Kita terus kepada soalan kedua. Okey, untuk soalan kedua melibatkan pengiraan ataupun kita namakan sebagai konstruk aplikasi kuantitatif, melibatkan angka-angka. Okey, rajah 4 menunjukkan sebuah kereta berjisim 900 kg sedang memecut. Okey, juga ada pecutan di sini di atas jalan raya. Dan soalannya berapakah pecutan A? Jadi cikgu selalu minta pelajar-pelajar amalkan kaedah LCSC. Okey, apa itu LCSC? Okey, cikgu buat dekat sini ya. LCSC list data yang terlibat tu kita senaraikan dulu. Kemudian choose formula yang berkaitan ataupun yang sesuai untuk kita solve the problem, dan seterusnya ialah substitute, dan terakhir barulah kita calculate. Okey. Jadi sekarang kita listkan data kita yang kita ada ialah mass jisim 900 kg. Kemudian pada gambar, okey, tengok pada gambar rajah, cikgu highlightkan warna kuning ni. Kita ada, tak berapa terang. Okey, kita ada yang warna biru ni sebagai F1 lah ke hadapan, dan kita ada F2 ke belakang. Yang ni geseran lah. Jadi di sini tambah lagi F1 12,000. 12,000, F2 ialah 10,000. Jadi berdasarkan daya paduan tadi, bila kita ada lebih daripada satu daya, bermakna kita kena gabungkan, dapatkan daya paduan dulu. Okey. Dan soalannya adalah berapakah A? Jadi kita dah ada list of the data given, and then kita choose formula. Jadi formula, untuk kita choose formula tu, formula yang melibatkan data-data yang kita ada, iaitu jisim, daya dan pecutan. Okey, so kita akan dapat formula F sama dengan MA.
Dan F tu adalah F paduan lah, ataupun F bersih. Jadi untuk dapatkan F bersih, kita ambil daya yang lebih besar, iaitu F1 tolak F2 sama dengan jisim kali dengan pecutan, iaitu 12,000 tolak 10,000 sama dengan jisim 900 darabkan dengan A. Maka kita ada A ialah 2,000 bahagi dengan, mana jisimnya adalah this one, M, iaitu 900. Maka kita akan dapat A, ni kena tekan kalkulator. Baru tekan kalkulator, the last, kita dah substitute dalam formula tadi. And then terakhir baru kita calculate. Answernya adalah 2,22. Unitnya meter per second lah, sebagaimana dalam jawapan. Kita terus yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga, soalannya tidak melibatkan pengiraan, tetapi konsep yang perlu kita faham ialah bila ada pecutan bermaksud ada daya bersih lah, bila kita gabungkan beberapa daya yang diberi. Soalannya merujuk rajah 5 menunjukkan 3 daya F1, F2 dan F3 bertindak ke atas ketul batu, dan batu itu bergerak dengan pecutan A. Jadi perhatikan, bila ada pecutan bermaksud daya bersihnya ada nilai, bukan sifar. Jadi di sini cikgu highlight sekali lagi, kita ada tiga daya, iaitu F1 ke kanan, F2 juga ke kanan, walaupun daya tu bukan betul-betul mengufuk, tapi soalan di sini bukan nak menentukan dari segi value, nilai, hanya sekadar kita nak bandingkan. Dan kita ada satu lagi ialah F3 ke belakang. Dan perhatikan rajah ni, pecutan objek adalah ke kanan. Maknanya batu tu bergerak ke kanan. Jadi bila bergerak ke kanan bermaksud gabungan dua daya sebelah kanan, iaitu F1 ditambah dengan F2 berbanding dengan F3, maknanya F1 tambah F2 mesti lebih besar daripada F3. Barulah objek ni mengalami pecutan. Sebab bila dinyatakan soalan ni, dinyatakan dalam soalan tu objeknya adalah memecut, maka daya bersih mesti daya bersih ataupun daya paduan mesti bukan sifar. Maknanya ada nilai lah. Bila kita gabungkan F1 dan F2 ni, nilainya mesti melebihi F3. Jadi kita tengok jawapannya adalah yes, B ya. Itu yang ketiga. Kita teruskan lagi soalan yang keempat. Soalan keempat, rajah menunjukkan sebuah kereta sedang bergerak dengan halaju mala. Cuba perhatikan halaju mala ataupun halaju seragam. Jadi perkataan ini dikatakan sebagai keyword kita yang menunjukkan bila halaju seragam, maka dikatakan objek mengalami keseimbangan daya ataupun daya-dayanya mesti seimbang. Sebab bila halaju seragam, pecutan juga akan jadi sifar, tidak memecut lah. Jadi soalannya, daya-daya adalah seimbang apabila, ini soalannya. Jadi kita tengok pada rajah kita ada satu daya kehadapan kehadapan sebelah kiri. Mungkin daya kehadapan ni walaupun tidak ditunjukkan, soalannya telah menyatakan objek tu bergerak dengan halaju seragam, mestilah bergerak ke hadapan dengan semestinya daya tujahan enjin, ataupun cikgu letak di sini sebagai E, FE for engine thrust lah, daya tujahan, dan bertentangan arahnya adalah daya geseran, FG, daya geseran ataupun friction, daya geseran. Jadi sekiranya perkataan yang dinyatakan di sini, perkataan halaju seragam,
kita dah tahu keyword dia nak tunjukkan daya tu seimbang. Maka semestinya daya tujahan enjin ke hadapan mesti sama dengan daya geseran. Okey. Jadi bila kita tambah nak dapatkan daya paduan iaitu Fe ditambah dengan negatif Fg because of direction dia tu berlawanan, maka dia akan hasilkan sifar kerana nilainya adalah sama. Fe sama dengan Fg. Jadi jawapannya adalah semestinya daya bersih adalah sifar. Okey, A. Kalau kita tengok pada jawapan B tu, daya bersih adalah sama. Mana mungkin sama? Sebab daya bersih tu hanya satu je, iaitu gabungan dua atau lebih daya membentuk satu daya tunggal. Itu maksud daya bersih ataupun daya paduan. Okey, manakala yang C tu daya bersih sama dengan daya geseran. Salahlah. Sebab daya geseran mesti kita gabungkan dengan daya yang menyebabkan objek tu bergerak ke hadapan, iaitu daya tujahan enjin. Dan yang D tu daya bersih kurang daripada daya geseran pun salah. Okey. So jelas jawapannya adalah A. Okey, kita yang terakhir sekarang ni kita ke nombor 5. Okey, untuk nombor 5, rajah 2 menunjukkan Ahmad sedang menarik sebuah kotak berjisim 50 kg. Itu jisim di atas sebuah permukaan condong yang kasar. Bila ada permukaan condong kasar tu bermaksud ada geseran lah. Okey. Kotak itu bergerak dengan pecutan 2 meter per saat. 2 meter per saat kuasa 2. Sudah pun diberi nilai pecutan. Jadi soalan di sini meminta kita untuk mencari pasangan daya yang manakah betul, di mana bila kita menghitung nilai daya paduan yang terlibat antara F1 dan F2, dia akan memberi pecutannya adalah 2. So untuk soalan yang macam ni, kita kena try and error. Jadi kita kena cuba dulu untuk jawapan A. Contoh cikgu ambil untuk jawapan A, kita ada 2 daya. Okey, di sini ada F1, cikgu highlight sekali lagi ya. Daya pertama, daya yang ditarik oleh lelaki tu, Ahmad, dan daya yang melawan gerakan kotak disebabkan oleh Ahmad menarik kotak tersebut ialah F2. Maybe F2 ni daya geseran lah. Okey, ke belakang. Maka daya bersih ialah F1 tolak F2. Disebabkan objek ni mesti memecut mengikut arah tarikan Ahmad. Okey. So F bersih ialah F1 tolak F2 sama dengan MA. Jadi F1 500 tolak F2 400, maka sama dengan M diberi 50 dan A adalah kita nak buktikan kotak tu adakah bergerak dengan A. So kita dengan A diberi 2, so kita letak A di situ. Jadi di sini 500 tolak 400 kita dapat 100 bahagi dengan 50 A. Maka sini kita dapat A ni ialah 110 bahagi 5. So 2 meter per saat kuasa 2. Jadi untuk cubaan pertama tu pun kita dah dapat jawapan untuk pecutan yang diberi sebanyak 2 meter per saat. Jadi sebenarnya kita orang kata sekali cuba tu dah dapat jawapan. Okey. Tapi kalau kita rasa confused betul ke tak untuk nak confirm balik, kita kena cuba lagi untuk jawapan B, C dan D. Nak pastikan jawapan B, C dan D semuanya adalah tidak benar. Okey, cikgu rasa setakat tu dulu untuk siri pertama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.